Selamat petang, salam sejahtera. Isu membabitkan 9,1 bilion wang dana awam untuk membuat kapal perang Malaysia tercanggih pertama TLDM yang tak siap-siap lagi. Rupa-rupanya, ini punca utama kapal perang LCS tersebut tak siap. Ramai orang yang tak tahu, Anda pasti tak pernah tahu. Aku pun secara jujur dan berterus terang, aku tak pernah tahu pun. Rupa-rupanya, inilah punca utama. Kapal perang tersebut tak siap-siap. Ramai orang menyangka kerana pemimpin si Anu dan si Anu. Ramai orang menyangka kerana duit sudah lesap. Ramai juga orang menyangka kerana kelemahan kontraktor. Kontraktor tak berkelayakan dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya, punca utama kapal perang LCS tak siap. Menurut Mindev dan Menteri Pertahanan, Menteri Pertahanan, abaikan 10 surat teguran dan bantahan Panglima TLDM. Punca utama kapal perang LCS tak siap, Mindev, Menteri Pertahanan, abaikan 10 surat teguran dan bantahan Panglima TLDM. Sebelum kita teruskan isu ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan boleh beritahu saya, siapakah Menteri Pertahanan ini dan apakah itu Mindev yang telah mengabaikan 10 surat teguran tersebut. Jom kita ulas perkara ini. Ya, pastikan Anda habiskan ulasan ini. Pandangan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM selaku pengguna akhir tidak diendahkan oleh Kementerian Pertahanan Mindev dan Bostid Naval Sdn Bhd Sifiad dalam pelaksanaan projek kapal tempur pesisir LCS. Menurut laporan jawatan kuasa, kira-kira wang negara PAC mengenai perolehan LCS mendedahkan. Pada asalnya, reka bentuk kapal jenis Sigma pilihan TLDM dipersetujui oleh Menteri Pertahanan. Namun, keputusan itu diubah kepada reka bentuk jenis kapal jenis Go Wine pada 11 Julai 2011. Sekali lagi, ingin diberitahu bahawa pilihan TLDM ialah jenis kapal Sigma, tetapi telah diubah reka bentuk oleh Menteri Pertahanan kepada jenis Go Wine pada 11 Julai 2011. Perubahan itu atas cadangan Syarikat BNS yang dibawa kepada Menteri Pertahanan pada 8 Julai 2011. Panglima Tentera Laut ketika itu, Laksamana Tan Sri Dr. Abdul Aziz Jafar, menyifatkan keputusan terbabit adalah sesuatu yang salah. Dalam laporan prosiding PAC pada 27 Julai tahun lalu, Abdul Aziz memaklumkan, beliau mengemukakan sekurang-kurangnya 10 surat teguran. Wow, ini bukan sedikit. 10 surat teguran, surat tidak puas hati, surat untuk memaklumkan pendirian TLDM. Kepada Ketua Setiausaha pula, katanya, beliau mengirimkan sebanyak 10 surat. Ia termasuk 5 surat kepada Menteri Pertahanan, 1 surat kepada Ketua Setiausaha Perbendaharaan, 1 surat kepada Ketua Setiausaha Negara, dan turut mengutuskan 2 surat kepada Perdana Menteri. Siapa Perdana Menteri waktu itu? Najib Tun Razak Bosku. Jadi surat-surat telah pun diarsipkan untuk memastikan ia tersedia untuk rujukan dan saya tidak akan dipersalahkan
atas kegagalan saya menjalankan tugas sebagai Panglima Tentera Laut. Nah, nasib baiklah Panglima Tentera Laut ini telah pun mengarsipkan surat-surat itu sebagai langkah berjaga-jaga, karena dia sudah dapat menghidu akan ada masalah yang boleh berlaku, dan akhirnya hari ini terbukti apa yang dia pikirkan, apa yang dia jangka, apa yang dia tegur benar-benar berlaku. Habislah kamu semua yang tidak dengar teguran tersebut. Kerana daripada awal lagi kata Laksamana tersebut, saya telah menegur tata cara perolehan. Saya kata, something is gravely wrong. Sesuatu yang salah, katanya. Jadi saya tidak mengeluarkan kenyataan-kenyataan ini di luar, tetapi ini adalah peluang terbaik saya untuk memaklumkan bahwa saya sudah merekodkan kekecewaan terbesar kepada semua orang yang sepatutnya mendengar apa saya perkatakan, katanya lagi. Dalam prosiding sama, Abdul Aziz turut memberikan analogi kepincangan proyek LCS dengan menggambarkan keadaan pada ketika itu sesuatu yang pelik, kerana perolehan dilakukan oleh kerajaan bagi TLDM sebagai pengguna, tetapi kuasa sepenuhnya diberikan kepada BNS. Wah, siapa pemilik BNS ini? Ini yang nak diketahui lang betul-betul nih. Geram juga lah kan, tapi tak apa, kita teruskan lagi. Katanya, BNS mengeluarkan beberapa kenyataan atau surat yang menyatakan semua pilihan TLDM adalah tertakluk pada penilaian dan verifikasi mereka. Jadi ini pelik. Kalaulah kita buat rumah, jika saya mahukannya, kamu mesti dapatkannya. Betul atau tidak? Hakikatnya, ya berlaku sebaliknya. Jelas menunjukkan itu tidak telus, katanya. Beliau turut memaklumkan bahawa BNS menyatakan beberapa langkah untuk pemilihan peralatan bagi tujuan penjimatan. Namun selepas verifikasi kos dilaksanakan, perkara itu didapati tidak benar. Walaupun semua surat melihat pembentangan pribadi kepada semua, sama ada KSU Ketua Setiausaha, Perdana Menteri, kita sedang berjuang dalam pertempuran yang kalah. Kami berjuang, kami bertarung dalam pertempuran yang kalah. Sejak awal, ia tidak betul, katanya lagi. Apabila Bostid diberi kelonggaran untuk memilih peraturan-peraturan yang sesuai dengan mereka, saya sebagai Panglima Tentera Laut dapat perhatikan. Barangkali ada beberapa mengatakan bahawa saya berasakan bahawa dalam suatu keadaan Bostid ini sudah angkuh. Ia bermaksud sangat angkuh dan mereka seolah-olahnya menjadi sangat dilindungi. Menjadi sangat dilindungi. Siapa sebenarnya yang melindungi mereka? Maknanya, saya boleh tulis apa sahaja. Panglima Tentera Laut boleh tulis apa sahaja, tetapi tidak memudaratkan kepada mereka. Saya letak dan hantar kepada KSU surat berkenan, katanya. 9 rumusan PSC kepincangan projek LCS. Semalam, PSC mengumumkan 9 rumusannya sebagai punca kepincangan projek pembinaan 6 kapal tempur pesisir LCS bernilai 9 bilion ringgit. Projek LCS itu dilaksanakan oleh Bostid Naval Shipyard Sdn Bhd bagi kegunaan tentera laut di Raja Malaysia TLDM. Pengerusi PAC Wong Kah Woh dalam kenyataannya berkata, jawatan kuasa itu membentangkan laporan LCS itu semalam, selepas 9 kali mengadakan proceeding bermula 18 November 2020 sehingga 8 Mac
2022. Dalam prosiding itu, 9 saksi dipanggil memberi keterangan, termasuk bekas Menteri Pertahanan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Pertahanan Datuk Seri Hisamuddin Hussein, Ketua Pegawai Eksekutif Bosted Heavy Industry Corporation Berhad, Sharifuddin Mat Zaini Al-Manaf, dan Pegawai Operasi BNS Low Kok Chiang. Hisamuddin adalah Menteri Pertahanan antara 16 Mei 2013 hingga 10 Mei 2018 yang mengambil alih jawatan itu daripada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi bermula dari 10 April 2009 hingga 15 Mei 2013. 9 rumusan yang dicapai adalah: kerajaan sudah membayar RM6.083 bilion untuk projek 5 kapal LCS kepada BNS bagi projek runding terus itu. Namun, tiada kapal diterima setakat ini. Pandangan TLDM selaku pengguna akhir tidak diendahkan oleh Kementerian Pertahanan dan BNS apabila reka bentuk asal Sigma pilihan TLDM diubah kepada GoWine atas cadangan BNS dan dipersetujui Menteri Pertahanan. Kajian ketekunan wajar atau due diligence oleh kerajaan terhadap BNS gagal mengesan masalah kewangan syarikat itu, sehingga menyebabkan kerajaan terpaksa membuat pembayaran pendahuluan RM 1.36 bilion kepada BNS bertentangan dengan Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 tahun 2007 yang berkuat kuasa ketika itu. Melanggar Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 tahun 2007. Kedudukan keuangan BNS adalah lemah dan kritikal disebabkan salah guna kuasa dan kepincangan dalam pengurusan keuangan yang mana setakat tahun 2018, hutang BNS kepada OEM pengeluar produk tulin adalah sebanyak 801 juta, manakala pinjaman dengan institusi keuangan adalah RM 956 juta. BNS telah melantik syarikat Contravis Advanced Device Sdn Berhad dan Contravis Electrodynamic Sdn Berhad untuk membeli peralatan daripada OEM, menyebabkan kos pembelian bertambah berkali ganda. CAD dan CED adalah syarikat usaha sama antara BNS 51% dan Rheinmetall Defense AG RAD 49%. Laporan pengauditan forensik didapati peranan CAD dan CED dalam projek LCS amat meragukan. Terma kontrak lemah dan tidak memihak kepada kerajaan, yang mana pembayaran dibuat berdasarkan kemajuan aktiviti atau pembekalan item dan bukan berdasarkan kemajuan sebenar. Bayaran sebanyak 63.8% dibuat berbanding kemajuan kerja sebanyak hanya 42.7%. Sehingga kini, reka bentuk terperinci detail desain masih belum dimuktamadkan oleh kerajaan dan BNS, menyebabkan VO arahan perubahan kerja dikeluarkan secara berterusan dan membuka ruang untuk manipulasi. Bayaran diterima daripada kerajaan oleh BNS tidak digunakan untuk projek LCS sepenuhnya, menyebabkan BNS menanggung lebihan kos sebanyak RM 1.4005 bilion. Sejumlah RM 400 juta digunakan untuk menyelesaikan hutang lapuk projek lama NGPV New Generation Petrol Vessel. Peralatan projek LCS yang disimpan dalam stor
dianggarkan bernilai RM1,7 bilion dengan 15% daripadanya sudah usang. SUR 7 penambahbaikan. Susulan penemuan itu, PAC turut mengusulkan 7 penambahbaikan. Antaranya meminta SPRM mengambil tindakan di atas laporannya. Laporan Jawatan Kuasa Khas Siasatan Takbir Urus, Perolehan dan Kewangan Kerajaan, serta laporan audit forensik dan menyegerakan pendakwaan. Pentadbiran kontrak kerajaan haruslah diperkemas untuk meminimumkan VO bagi mengelak peningkatan kos projek, katanya. Pada masa sama, katanya, Kementerian Pertahanan perlu membentangkan laporan kemajuan projek LCS setiap 3 bulan kepada PAC sehingga projek siap. Kementerian Pertahanan juga perlu melihat semula semua option dan menetapkan halat tuju terbaik bagi projek LCS dan memastikan wang awam dibelanjakan secara bertanggungjawab, katanya lagi. Projek perolehan LCS diberi kepada BNS pada 2011 bagi membina 6 kapal tempur untuk TLDM. Kegagalan penyiapan LCS itu kali pertama dilaporkan dalam laporan audit Ketua Audit Negara LKN 2019 Siri 1 Pengauditan Pematuhan Kementerian Jabatan Persekutuan dan juga dalam laporan Siasatan Jawatan Kuasa Siasatan Takbir Urus Perolehan dan Kewangan Kerajaan Jabatan Perdana Menteri yang telah diterbitkan pada tahun 2019. PH arahkan. PH pernah arahkan projek LCS dihentikan bagi kenal pasti punca masalah. Pada tahun 2019, Kerajaan PH mengarahkan projek LCS diberhentikan dan siasatan dilakukan bagi mengenal pasti punca masalah. Pada Februari 2020, Menteri Kanan Pertahanan ketika itu, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, menegaskan Jemaah Menteri membuat keputusan meneruskan projek LCS demi kepentingan TLDM. Pada November 2021, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein memberitahu Dewan Rakyat kelewatan perolehan LCS berpunca daripada pengeluar produk tulin, memberhentikan kerja susulan masalah kewangan dan kapal LCS yang pertama akan diterima oleh TLDM pada tahun 2025. Pada 24 Januari lalu, SPRM dilaporkan menahan 2 ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat berusia 49 dan 79 tahun berkaitan kontrak perolehan 6 kapal LCS. April lalu, mesyuarat Kabinet dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebulat suara memuktamadkan supaya projek perolehan LCS diteruskan. Hishamuddin berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira 2 faktor utama, iaitu LCS adalah aset yang amat diperlukan oleh TLDM selain akan menjejaskan 400 vendor yang terbabit dalam projek itu dan implikasi keuangan lebih RM4 bilion. Mengikut perjanjian asal, 2 kapal pertama sepatutnya diserahkan kepada kerajaan pada April 2019. Mengikut laporan media pada Ogos 2017, Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim menyempurnakan penamaan dan pelancaran kapal LCS pertama bernilai RM1,5 bilion di dermaga Boasted Naval BN Shipyard di Pengkalan TLDM Lumut. Kapal itu diberi nama Kapal Diraja Maharaja Lela. Laporan dipetik daripada BH Online. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda tentang isu paling hangat ini apabila pendedahan panjang lebar ini. Punca utama kapal perang LCS tak siap, rupa-rupanya Mindef, Menteri Pertahanan, abaikan 10 surat teguran dan bantahan Panglima TLDM. Sekian, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye-bye.